Ada 200, 300 ada. 300 juta lah. What? No 11 way. tahun. 11 tahun. No way. 300 million. 300 million. Yes. 43. 43 tahun lepas. Tahun lepas Waktu pandemik. berapa? 43 million. Last year your sales was 43 million. Assalamualaikum guys. Welcome back to Table Talk. We have a special guest today. Selama Cap balik kampung, Cap selalu nampak satu billboard ni. You see seorang wanita yang berpurdah, and on the billboard it says cosmetic. Yes, betul. Cosmetic Mesra wuduk. Mesra wudu. And time tu Cap ingat lagi, I was like pelik sikit. Hey, that's weird. Brand cosmetic, tapi orang kat billboard tu is fully covered in purdah. Macam mana kita nak tahu kosmetik tu lawa jadi ke tak, sebab orang yang market ni berpurdah. And this is your company. Betul. Yes, betul. Macam mana dapat idea untuk masuk dalam bidang kosmetik, tapi the promotion adalah seorang yang berpurdah? Okay, first adalah ketika mula-mula start Nuraisa adalah kita start dengan skincare. Mula-mula sabun, lepas tu skincare. Dan waktu tu dia macam ada cabaran sikit lah, persaingan semakin banyak. Sehingga waktu tu saya start pergi belajar dengan Datuk Wira. Dan waktu ketika tu lah saya start fikir macam mana nak cari kelainan. Oh, kita kena cari perbezaan. Apa kelainan supaya kita boleh ke depan dalam bisnes. Okay. Dan waktu tu lah keluarnya idea rasa macam boleh keluarkan kosmetik. Sebab saya rasa macam bila keluar kosmetik ni, dia punya result tu kan cepat untuk dapatkan result untuk pakai produk kan. Customer dia dapat rasa terus. Okay, so daripada situlah kita start keluarkan kosmetik. Dan idea tu datangnya sebenarnya, kalau ikutkan saya rasa ada ramai yang dah guna tagline tu, cuma kita adalah lebih agresif daripada orang lain. Ada ramai guna. Ya, ada Sebelum ni sebenarnya. dah ada lah. Tapi yang berpurdah, yang berpurdah tak ada lah. that was your, for me, that was the wow factor, the X factor lah, sebab tak pernah terfikir. Betul. And it was, I think, and it was you, right, dekat Yes, billboard tu. yes, Betul. Guys, I'm with the person yang selama ni dekat highway Kat nampak billboard cosmetic mesra wudu. She's in front of me today. So again, before the success, you shared about the struggle tengah jatuh. Betul. Apa punca? What was the reason yang you guys jatuh? Okay, waktu tu saya mula-mula start bisnes tu tak ada ilmu, buat sendiri, umur 19 tahun, tengah tak tahu apa-apa. And then kita start tengok-tengok orang, belajar daripada orang lain je. So tiru asih lah. Okay. So daripada situ bila kita start buat tu, dia macam cabaran dia lain. Bila jual produk lain tak sama, buat produk sendiri tak sama. So daripada situ berlakunya persaingan, and then bila buat produk sendiri tu, dia adalah macam mana orang nak jadikan produk kita ni sebagai satu pilihan. Dan sehinggalah orang kata bila tak ada ilmu ni, kita buat-buat sendiri, dia jadi macam satu cabaran lah. Okay? Satu cabaran orang jadi bila nak jual kita punya produk, jadi agent, produk tu tak laku sebab branding tak buat. Kita hanya macam bagi orang test, sample, sebab punca utama adalah tak ada ilmu. Tapi time tu Nur Aini memang dah kerja sama dengan Tuan Saiful ke macam mana? Betul. Dari mula? Dari umur 19? Betul. Saya So what was your role and what was your role? Dulu first masa mula-mula Aini start business, kita fully online lah. So first start tu kita jual produk orang lain dulu. Dengan modal dengan RM500 Aini pinjam dari saya. Masa tu saya masih bekerja. Pinjam? Memang kawan baik ke macam mana? Tak, kami dah kahwin. Dah kahwin. Start lepas kahwin. Umur 19 dah kahwin? Alhamdulillah. Okay, so you husband and wife dari mula. Betul. Okay, so your wife pinjam RM500. Betul. Okay then? Okay, so untuk first tu Aini dapat terus bayar duit saya untuk bulan ke depan tu. Alhamdulillah lah. So masa tu bisnes agak memberangsangkan lah. Bisnes okey lah masa tu. Sampai ke satu tahap tu yang Aini cakap tadi, kita tak boleh pergi. Sampai satu tahap tu
kita punya reseller dah bayar barang semua tapi tak boleh jual, dia return balik barang, nak duit balik, minta balik duit pada kita. So masa tu kita sangat struggle lah. So dengan tak ada ilmu apa semua tu yang selepas kita kenal Dr. Azizah Osman tu, alhamdulillah lah, start dari situ bermula je lah satu kehidupan jenis baru untuk kami dalam dunia bisnes yang betul lah. So di guide. So daripada situ bermula daripada satu produk sampai hari ini kita ada 100 lebih SKU produk, alhamdulillah. Betul. 100 SKUs. Betul. Your range dari apa? Contoh from what, lipstick to Cosmetics, body care, skincare, supplement, supplements. Makanan pun ada, drinks pun ada. Wow, alhamdulillah, that's a whole range. What was your best seller? Hot set, kosmetik lah, lipstick dengan foundation. And apa yang buat your brand lain dari brand lain? Okay. Sebab ada banyak kan kat market, ada yang kata yang timbang kilo, ada yang macam-macam kat Malaysia kan. So what made your brand special? Okay, apa yang brand special adalah kita punya kosmetik mudah ditanggalkan. That's why mesra wuduk tu. Bukan tak perlu tanggal, tapi dia adalah sangat mudah. Kalau kita lihat produk makeup dekat luar sana, kebanyakannya adalah susah nak tanggalkan. Dia memerlukan masa lama, of course lah, sebab kita nak, kadang-kadang yang susah tanggal tu dia nak untuk wedding kan, untuk pergi function, sebab perlukan makeup yang sangat tahan kan. Jadi kami punya makeup ni adalah more kepada daily makeup. Macam memudahkan orang yang bekerja, and then cikgu-cikgu apa semua untuk dia nak remove makeup and then nak pakai balik. So itu adalah satu macam keunikan lah. Berbeza, maksudnya dia sangat mudah nak tanggal untuk kita nak ambil uduk balik. Sebab kalau kita lihat ramai wanita dia nak cantik, nak tampil berkeyakinan, tapi rasa macam leceh kan, pergi jalan asyik dah nak tanggalkan makeup dah setengah jam, lepas tu nak salat dan nak pakai balik, so berjam-jam, menyebabkan ada macam kadang-kadang nak solat tu macam tu kan. Dan ada juga kadang-kadang tak payah makeup lah, pakai macam tu je sebab leceh kan. Jadi kita nak wanita still solat tapi still tampil berkeyakinan. Dia rasa macam yalah cantik lah. So is it safe to say that you have the fastest rate nak siap? Betul. Kalau buat time, okay, satu team brand lain, betul, satu lagi team using your brand. Betul. If you time it, okay, go. Your team akan siap cepat. Betul. I have to get one for my wife. I need to get one for my wife. Dia ambil 45 minit dah siap. Kalau your brand, how long? 5 minit dah siap, 2 barang je dah cantik dah. Really? Yeah, 5 minit my wife can siap. 5 minit my wife can siap for makeup. Hot set, guna hot set. Confirm. Ada bawa tak sample hot set? Tak bawa. Allah. Cat boleh selamat dan jimat masa tak pagi-pagi. Sebab dia memang 40 minit minimum to siap for makeup. And here you go. 5 minutes can be ready, good to go. Alhamdulillah. So what was your roles dalam business ni? Tuan Saiful buat apa? And then Nuraini buat apa? Is it marketing, branding, sales? Okay, so kalau saya, kepakaran saya mau kepada training, guide, coaching, reseller, marketing, branding, mau kepada sayap belah kanan. So belah kiri adalah dia lah, more to operation. Operation. So memastikan, make sure lah. So delivery something, office running. Office lah, saya tak masuk office sangat. Okay, so you are the management, operations. Betul. Jaga stockist, agent and marketing, branding. Betul. Is your side. Betul. What was your biggest struggle selepas jumpa Doc? Apa ujian paling susah atau paling berat dalam bisnes? Okay, so waktu bisnes kita tengah naik, sebelum jumpa Doc tu, dia pernah berhenti kerja sebab nak support bisnes semua kan. So waktu ketika jumpa Doc tu, terpaksa kena kerja balik kan. Kena kerja balik, kena cari duit. Kalau tak boleh nak support bisnes tu, dah macam memang jatuh teruk, tak dapat. Waktu tu macam rasa duit memang tak ada langsung lah. Memang depends kepada dia punya bekerja. Lepas tu and then kita start bangkit balik. Waktu tu sebenarnya, waktu saya jatuh tu macam jatuh di tipe tangga lah, business tengah drop. And then waktu tu Kuantan kita kena banjir besar, yang kena tenggelam habis rumah. Itu rumah kita. Your ujian walaupun dah jumpa Doc, selalunya kita jumpa Doc, kita fikir-fikir kita punya ujian akan makin kurang.
tiba-tiba dia makin berat, makin Bukan, yang tu macam-macam. sebelum Oh, ni maksudnya. sebelum. Sebelum. Okay, so the ujian was heavy sebelum. Ya, betul. And then what happened? Okay, lepas jumpa dok tu, kita start bangkit balik. Waktu tu saya ingat lagi, sebulan ribu-ribu je sebulan. Wow. Macam kita jual produk orang, sedangkan itu produk kita sendiri. Kan, brand sendiri. So waktu tu perjalanan saya jumpa dok tu bukan belajar marketing tau. Dia hanya belajar macam mana nak bersihkan kolam hati, engagement, Wow. perhubungan kita dengan Allah, dengan keluarga, dengan suami. Tapi yang ajaibnya balik tu, dia punya peningkatan mendadak. Meningkat dalam tempoh setahun je. Waktu saya usia 23 tahun, saya capai jutawan daripada duduk di rumah. Alhamdulillah. Masih rumah What waktu tu. was your sales the first year in business? First year selepas doc? Total sales berapa? 1 juta sebulan waktu selepas setahun tu. Selepas setahun, 1 bulan sales 1 juta. Betul. Malaysia, what are you doing with your life? What are you doing with your life, Malaysia? We're talking about seorang yang struggle, mengejar ilmu, dapat seorang mentor, and then after 1 tahun, tiap bulan 1 juta. Betul. Alhamdulillah. Sebelum ni hanya daripada rumah. Sebelum tu ribu-ribu sebulan. and satu tema yang Kat perasan dengan Table Talk series ni, kebanyakan usahawan yang datang sini yang share tentang doc, the first statement bukan pasal KPI, sales, marketing atau projection. It's always about holistic, dalaman dulu. Betul. That's amazing. No one Kat orang luar, kita tak pernah tersangka yang Dr. Azizan, the first lesson adalah dalaman. Kita akan fikir orang yang guru-guru bisnes ni akan terangkan sales, Betul. marketing, branding, sales, Macam mana nak KPI, menjual. how to manage your cost, how to manage your management. But the first lesson is about holistic. Betul. That's amazing. Were you shocked? I mean, awal-awal were you a bit terkejut dengan cara doc? Bagi saya benda tu satu benda yang bagus lah. Sebab saya pun memang asalnya daripada sekolah agama. Tapi bila kita belajar tu baru saya faham, rupanya dalam bisnes kita kena buat benda tu. Contohlah macam saya dulu, saya belajar kena solat tahajud, kena hormati, kena jaga hubungan. Tapi kita tak tahu nak aplikasikan sangat di dalam kehidupan. Biasanya kita macam kita solat hajat contoh kan, solat tahajud biasanya waktu kita nak exam, betul. Solat istikharah waktu kita nak kahwin. Tapi rupanya bila kita belajar dengan doc, benda tu sebenarnya kena buat hari-hari, supaya kata kolam hati kita bersih, rezeki tu mudah nak masuk. Sebenarnya bukan waktu bisnes, sampai kita bila-bila pun kita kena amalkan. Tak sangka yang Dr. Azizan akan tegakkan benda tu dulu. And you came from a sekolah agama, right? You would assume sekolah agama ni akan bentuk kita untuk faham semua benda tentang agama. But then you just said the lesson you learned with doc made it much more applicable. Kira senang nak practice benda tu, and then dia punya kesan, ada kesan. Betul. Alhamdulillah. Betul. So macam kami kan, kami join MKK. First dulu, sekarang tak ada MKK dah. Dulu MKK, Insentif Magnet Kekayaan. So MKK. So kami kelas join kelas MKK, kami rasa lebih daripada 20 kali lah. Kami rasa. Tapi kami tak cua, kami tak kira lah. Tapi almost daripada mula-mula MKK, kita orang join sampai habis MKK. Dan sekarang ni bukan kelas MKK dah. Bina Business Berjaya untuk baru. Dia punya name baru. Yang upcoming one, yang on the June 4 dan 5. Betul. Daripada situlah bermulanya perubahan dalam, bukan setakat kehidupan tau, daripada hubungan kami dari segi sale kami, dari segi company. So banyak sangat perubahan daripada MKK punya kelas. I mean in the world of kat Malaysia ni, sifat dengki banyak. Kosmetik punya market ni terlampau besar, dan ada banyak drama dalam kosmetik punya dunia ni. Macam-macam lah. Kita tak nak petik nama siapa yang pernah berdrama. Tapi have you ever faced problems in terms of the community dalam kosmetik ni? Setakat ni rasa macam tak ada kan. Selamat dari drama. Selamat dari drama. Alhamdulillah. So kita sebenarnya, saya selalu ingat pesan doc lah.
kita nak menuju ke arah kejayaan ni akan banyak distraction di tepi-tepi jalan lah. Ibarat macam Dok cakap, anjing yang menyalak. So kalau kita fokus pada anjing tu, kita tak akan dapat pergi capai apa yang kita nak capai. Mungkin pergi tapi lambat sebab kita dah distract kat situ tadi. Tersangkut kat situ, melayang kerenah dia tu. Kita halau dia ke something lah. So bila dia menyalak tu, kita ignore je. So kita terus jalan apa kita punya impian nak capai, apa target, fokus target kita. Kalau cabaran tu biasa sebenarnya. Mengata kalau macam soalan tadi kan, kata apa, jual kosmetik, tutup pakai pudar, itu sebenarnya normal lah. And then tapi kita lebih fokus kepada apa yang kita nak capai. Awal-awal ada orang petikai tak tentang tu? Oh ada. Apa yang awal-awal, I'm sure it's hard for you to face it. Betul. How did you deal with the toxic? Okay, mula-mula tu daripada mula-mula kita orang nak naik billboard tu pun dah ada isu tau. betul. Sebab? Masuk TV ada isu. Sebab Wow. Okay, share. Spill the tea. sebab billboard ni bila naik muka, bila tutup, identiti tak jelas, so sebenarnya salah. Dia tak lepas. Oh, So kita orang fight lah. ni undang-undang. Betul. Wow. TV lagi 8 bulan masa TV tu. pun sama. Ya betul ni. Last I betul. checked, this is a Islamic country. Betul. Ni adalah negara Islam. Why is it weird? Kenapa? Mungkin takut Kenapa susah? scammer ke macam tu kan, sebab tak nampak, tak jelas. Habis tu takkan satu Sudan, satu Saudi Arabia semua ni. Are you serious? Betul. Tu mindset kita dulu. Betul. Dululah. Betul, Ke dulu. masih dulu. Awal-awal. Sekarang Betul. okey dulu. First tu. So how did you face that? Oh, that's a big topic. Now it's interesting. How did you face that? Di mana negara Islam, tapi orang tak boleh terima orang yang berpurda dekat billboard dengan orang yang berpurda dekat TV. Macam mana? Sebenarnya Nur bukan Aini? tak boleh terima. Saya rasa mungkin sebab itu adalah first time orang yang macam tu nak keluar. Biasanya kan orang berpudar ni dia duduk rumah je kan. Betul. Macam I don't know, because I live in Jordan. Cap dulu pernah duduk Jordan. I saw a lot of yang berpurda dekat luar. So that's a misconception. And I live in Jordan, Algeria. There are some very strict Muslim communities. Yeah, they walk on the street. But tapi fully berpurda, even in Jordan, fully berpurda. So I don't know. I'm a bit shocked. How does Malaysia think that way? mungkin sana mungkin ramai yang pakai pudar kot. Sini Betul. Kan sini dia macam kurang. Jadi pendedahan tu kurang kan. Betul. Jadi tapi itu cabaran mula-mula lah. And then kita punya agency fight untuk masuk. And then alhamdulillah lepas tu Support lah, support. Dia orang sangat Sebab support. mula-mula pun waktu kita keluar kosmetik jual, dia cakap apa, pakai pudar and dia tutup muka, jual kosmetik. Betul ke tata muka tu buruk? Faham? So how did you face the toxic? Macam mana Nur Aini hadam semua tu? Okay, bagi saya benda tu adalah normal. Sebab saya faham, sebab diorang tak faham kan. Tapi bagi saya, takkanlah saya cakap saya jual kosmetik, saya nak buka pula, nak tunjuk muka. Contoh kalau jual feminine wash, macam mana? Betul. Kan takkan Betul. nak buka kan. Betul. So samalah macam kosmetik. So apa pendedahan yang kami buat adalah pendekatan yang kita buat menggunakan model juga. Kita menggunakan model, beberapa model untuk menggunakan produk-produk Nuraisa untuk dipasarkan. Tapi kalau saya nampak lah impact bila kita buat marketing, gambar saya tu lagi ramai orang beli. Yes, and I agree. And that's why I said from the very beginning, I think that was your golden bullet. I mean, that was what made you very unique, different. That was your brand. And siapa-siapa yang datang selepas tu akan nampak macam tiru, right? Because you're the pioneer of that. So Mungkin dekat situ trust jugalah. Sebab macam ramai juga yang macam Islami pakai tudung labu ke, macam pakai pudar pun diorang pun nak cantik. Tapi mungkin macam tercari-cari make up apa yang mudah, and then make up apa yang macam kalau kita lihat kebanyakan kosmetik kan ada isu macam halal apa semua. So kami punya make up ada halal. So trust dekat situ. Mungkin daripada situlah kata dapat menarik Islami punya ni untuk cuba kita punya make up. Maksudnya datangnya trust tu lah terhadap kita punya produk. Alhamdulillah. And how much would you say your total sales to date? Total sejak bermula your company until today, total sales, agak-agak anggaran. Dah off. That sounds very big. Dah 11 tahun tu. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun dah. Roughly. Give us a ballpark figure. Oh, tak ingat. Tahun lepas ingat. Anggaran. Total anggaran agak-agak. I just want to, I nak paint satu gambar dekat Malaysia ni of a successful usahawan. Berapa? Tanah management lah. Ni management kan.
Roughly. Ush. Kalau kena keluar kalkulator ni Malaysia, maksudnya anggaran ni besar Malaysia. Boleh ke kira? Angka je lah. Anggap je lah. Okay lah. Apa? So lebih kurang dalam Ada 200, 300 ada. 300 juta lah. What? No 11 way. tahun. 11 tahun. No way. 300 million. 300 million. Yes. 11 tahun. Hold on, Malaysia. 300 million in total. Anggaran about 300 million total in tahun lepas sales. je 40 berapa? 43 43. Tahun lepas. Tahun lepas Waktu pandemik. berapa? 43 million. Last year your sales was 43 million during a pandemic. Pandemik. Diorang tak keluar rumah pun. Betul. What was the strategy? What did you do? Was there a specific strategy that you used to get the sales during a pandemic? Okay. Semua lockdown, semua kena duduk rumah. Betul. Mana ada pakai makeup. Tak keluar. Siapa nak pakai makeup? Betul. What did you do? Okay, so macam kita kan ada beberapa kategori produk. Waktu ketika pandemik, makeup memang agak kurang lah dia punya permintaan sebab orang tak keluar kan, orang jarang pakai. Tapi kita educate lah, maksudnya pakai dekat rumah, depan suami. So benda tu pun nak kena cantik. And then satu lagi adalah saya ubah strategi mengikut orang kata keadaan persekitaran. Waktu pandemik apa yang orang nak perlukan, sangat perlukan? Mask kebersihan, Yes, mask. Tapi waktu tu kita keluarkan vitamin C. vitamin C. Waktu pandemik tu bulan 4 ke tak silap saya kan. Lepas tu dalam masa 2 minggu je kita terus keluarkan vitamin C. Wow. Tu so satu tindakan yang fast lah kita buat. Betul. Selepas cepat saya lah. join Zoom Doc kan, apa nak buat ni, kita orang pun stuck blank. Dah kena duduk kat rumah, macam mana orang tak pakai makeup lah, apa semua, apa nak kena buat kan. Waktu tu Doc macam bagi clue-clue, macam bagi idea. And then saya waktu tengah Zoom, lantaklah Zoom dengan Zoom kan, pergi call Kilang, macam mana ni kita nak keluarkan vitamin C. Terus on the spot cepat apa semua. Lancar. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. During a pandemic, you made 40 million. Alhamdulillah. Alhamdulillah. And if you can, ramai kat luar sana mungkin nak start business. Betul. I mean, to hear the amount 300 million in total sales. Berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun in the business. That's why Malaysia, it takes time to build an empire as big as 300 million. Dia bukan satu benda yang overnight. Betul. Kebanyakan orang kita ni kalau nak kaya, dia orang nak kaya semalam. Sebab tu ada banyak skim cepat kaya, Betul. macam-macam kan. Betul. In your 11 tahun, 11 years, was there any moment that you feel like I want to give up? Pernah tak? Give up. Hampir setiap hari give up. Bukan Wow. setiap hari, setiap hari. What happened? Why? What happened? Apa yang buat rasa kita nak Okay. How do you want to give up with 300 million? 11 tahun tu rasanya 4 kali kita orang pernah jatuh. 4 kali. Can you share? So we can, Okay, waktu saya ingat lagi bila belajar dengan Doc, kita punya sales waktu tu 17 juta kan. Betul. Dia naik daripada berapa juta je. Dia proses. Walaupun 17 juta ada terfikir nak give up. Masa tu okay. Tapi waktu tu kita orang ada challenge. Maksudnya buat marketing rupanya terlepas pandang, part produk tak cukup, ada masalah kilang, supplier. Dan waktu tu kita sangat drop lah, daripada 17 turun ke berapa? Berapa juta je kan? Betul. Sangat berbeza lah. And then kita punya reseller keluar, kita punya staff pun berhenti. Sangat ramai. And then setiap bulan tu adalah rugi. Wow. Dan terpaksa Kita hampir ambil setahun lebih lah kita lost. setahun lebih. Setahun lebih kita lost. That means you were going down for 1 year. Betul. Ush. So kita nak survive tu, ambil duit personal, saving. Nasib baik masa tu kita saving bila waktu tengah naik tu. And then daripada tu lah hampir 1 juta keluarkan duit personal untuk nak top up, nak rolling, nak backup. Rolling balik. Betul. What made you rasa macam tak nak give up? Walaupun kita tengah down, tengah rugi duit, Betul. sebelum nak sentuh savings tu, confirm orang biasa akan fikir 10 kali. Betul. Mungkin ada orang fikir tak apalah, kita berhenti business, kita kerja. Betul. Tapi apa yang buat you guys rasa no, let's go. Kalau ikut saya memang dah nampak tak ada harapan. Memang dah tutup. Memang sebab
dia macam ni, bila setiap kali kan kita ada kelas dengan Dok 2 bulan sekali, sebab saya premier 2 bulan sekali jumpa dengan Dok, and then ada Zoom, and then boleh boleh WhatsApp, boleh Telegram macam tu kan. Jadi daripada situ saya nampak saya dah tak semangat. Tapi bila pergi kelas Dok ni, Dok macam bagi kita orang beri harapan lah. harapan. Beri harapan. Nampak satu jalan you boleh yang berjaya terang. Boleh naik balik. Macam tu kan. Jadi buat ni. Tapi walaupun balik tu buat, tak jadi pula. Sampai setahun lebih kan. Jadi kalau ikutkan, memang give up tu memang give up lah. Sehingga pergi kelas Dok, semangat balik. Lepas tu balik tu jadi macam tu balik. Nampak tu. I mean, you guys listen to this podcast. 1 tahun lebih diorang tahan. Susah tu. Cap kalau susah 3-4 bulan, ramai nak berhenti, nak caw, nak give up. But you guys can tahan 1 tahun sebelum you guys bounce back. Betul. Turning point tu apa yang berlaku? The first turning point. First perubahan tu. Lepas 1 tahun tengah jatuh tu. Okay. So waktu tu Dok cakap perbaiki kita punya management, and then kita punya training. Lepas tu start cari kilang lain, start macam cari softkan isu kita lah. It's almost like start back from scratch. Betul. Start balik dari kosong. Betul, start balik. Cuma belajar daripada kesilapan. Maksudnya janganlah cari kilang yang kecil, mesti tengok capacity. Jadi daripada situ pun saya nampak dia ada learning point dekat situ. Sebab apa? Kalau saya pergi lebih, pasti memang tak boleh pergi. Jatuh tu mungkin jatuh teruk lagi lah. Lagi jatuh teruk. So waktu tu bagi saya, masa tu tengah 17 juta tak berapa teruk sangat kot. Walaupun teruk juga. Sebab kalau lagi tinggi, lagilah dia punya ni kan. Jadi waktu tu saya rasa benda yang betul lah kita buat kan. Macam mana kita boleh bangkit balik. Satu, of course saya tak berhenti belajar lah. Saya tak berhenti belajar, tak berhenti ada mentor. Seka bersama dengan kita punya Titan kan. Dia jadi macam memberi semangat, support lah. Kalau harap kita memang tak dah. Memang tak ada. Jadi of course itu satulah. And then yang kedua adalah kita punya support reseller kita lah. Sebab kita tahu dulu kita pernah hidup susah, and then mereka adalah sama macam saya dulu hidup susah, tapi mereka ni adalah sepenuhnya bergantung kepada Nuraisa. Income diorang Nuraisa, mereka adalah sama dengan saya, seorang serumah. Jadi bagi saya perlu bangkit, buat sesuatu, perlu lawat. Sebab mereka ni walaupun jatuh, tapi mereka still berada dengan kita bersama-sama. Ada yakin yang kita ni boleh bawa dia orang balik. And then saya punya kita punya big why lah. Sebab saya rasa kalau kita dulu pernah hidup susah, pernah bermula dengan kosong, tak ada apa-apa, modal pun tak ada masa tu, and then team pun tak ada, agent stokis semua tak ada kan. So sekarang ni walaupun tengah jatuh, tapi still mereka ada, still ada 1,000 masa tu. Alhamdulillah. Daripada 8,000 agent keluar tinggal 1,000. Wow. Tapi still ada daripada bermula dulu kosong. Alhamdulillah. So benda tu memberi kita semangat lah untuk kita terus bangkit balik. Naik. So then you naik balik. Betul. Naik balik. Betul. You said you crashed 4 times. Betul. Right? So that was your first. You naik balik. Yang tu yang kedua. Okay. Second crash. naik balik. Tiba-tiba third crash. What happened? Okay, sebelum tu adalah yang pertama tu adalah sebelum jumpa doktor 2 kali dah. Okay, yang tu yang ketiga lah. Yang tu yang ketiga. Betul. Yang tu yang ketiga. Okay, then the fourth crash, what happened? Tak ada dah lepas tu kan. 3 je. Betul. 3, sorry. 3 crashes. Betul. Tadi you said that you want to give up every day also. Rasa berat. Betul. What is the biggest headache right now? If you don't mind sharing with Malaysia, headache hari ni apa? Hari ni punya headache that makes you say, I want to give up. Okay, contoh first macam ni lah. Kita hidup ni, dia bergantung kepada ujian kita masing-masing. Dia ujian ni tak sama level. Berbeza. Kalau you dah level high, ujian you high. Betul. So bila you setiap hari akan ada sentiasa trigger ujian yang datang dekat you. So bagaimana you manage ujian tu? Kalau ikut give up, kita tak ada ilmu, kita tak praktis apa yang kita belajar, mungkin kita give up setiap hari. So apa yang kami give up tu sentiasa ada. Sebab problem setiap hari datang problem. Serius? Dari segi contoh, dari segi kalau macam saya, department saya lah, so daripada management, so mungkin dari segi staff, dari segi produk, dari segi supplier, dari segi kita punya internal team. So dekat situ semuanya kita perlu setiap hari hadam benda tu. So kalau kita tak manage lagi, itu normal betul. lah. Kita berdua pun betul, kami berdua sendiri pun
Bergaduh juga. Bergaduh juga. Maksudnya bergaduh untuk manage something. Together fikir idea bersama, nak dapatkan satu idea yang kata orang perfect. So kita orang pun selalu brainstorm, bergaduh mulut, tapi tak sampailah satu tahap yang Tapi sebenarnya benda yang paling best belajar dengan Dok adalah Dok juga ajar kita macam mana manage cabaran tu. manage cabaran. Kalau tak, kita mesti akan macam marah-marah. Betul, Kan dulu kan betul. saya jenis marah-marah. Betul. And satu soalan yang Kat tanya semua orang yang ada business, yang ada pasangan, yang dah kahwin. Kat selalu tanya macam mana you guys manage your time. Because now, business is always up and down. Betul. Right? Banyak-banyak benda yang kita kena fikir. Tapi apabila kita ada business dengan kita punya wife or husband, betul. how do you decide, okay sayang, this is time to berhenti kerja, now please be my wife, now please be my husband. Macam mana nak berhenti fikir pasal kerja? Ada cara tak? So macam kami praktis lah, hidup kami berjadual lah. Sebenarnya kita dah planning jadual setahun punya jadual. So kita dah ada dah lot masuk, okay ni time ni kita pergi bercuti dengan family. So ke mana kita nak pergi dah decide dah. Berapa hari nak pergi, ni cuti sekolah anak, apa aktiviti kita nak buat. So kalau time kerja, okay, kita orang kerja, kalau business ni memang 24 hour business. Betul. Yep. Tapi apa yang kita manage masa, contoh kita dah balik office pukul 5 petang, kita spend sekejap masa dengan anak-anak petang tu. Kita spend masa, quality time tu penting sebenarnya. Bukan berapa lama masa kita spend untuk family kita, tapi berapa quality time tu. Ada orang duduk dengan anak dia mungkin setengah hari, mungkin satu hari, tapi banyaknya tengok mana? Tengok TV, tengok telefon, main game. Mana quality time dengan anak you? So apa yang kita practice dalam hidup kita juga, kita ambil quality time tu. Tak lama, mungkin kita ambil 30 minit dengan anak, pergi ajak anak main petang, badminton, main lari-lari something, pergi pusing-pusing taman, pergi jogging dengan anak-anak, bawa semua kecil-kecil baby punya. So tu quality time kita. That's good tip. Betul. Macam kami pun, kami berdua sebelum PKP, kita orang selalu tahu contoh macam ni lah. Contoh sebulan mesti ada kita ambil time, contoh surprise something, jom malam pergi makan berdua. So kita spend masa pergi berdua makan. Just bukan kata nak pergi makan kenyang-kenyang tau. Kadang-kadang kita pergi seronok-seronok, lepak tepi pantai dua orang macam dinner something, makan-makan, relax sekejap, balik, okay jom. Macam tu lah. So that's how you manage quality time. The quality, it's not about how long, tapi it's about the moment. Betul. To make it an experience. Betul. That's how you manage. Betul. So that's how you don't ada orang yang tak reti nak bezakan, macam Cap tak reti nak bezakan business dengan personal life. Kadang-kadang bila tengah gaduh pasal business tu, kita akan bawa sampai masuk personal, sampai dia jadi makin teruk, and some people end up breaking up, ada cerai ke, atau business jatuh ke apa. It's not easy. Betul. Dulu kita pun ada masalah sama. Dulu kan sebelum belajar dengan Dok selalu gaduh. Tapi selepas belajar tu, benda tu semakin baik lah. Betul. Untuk orang dekat luar sana, mungkin ada husband and wife Betul. yang terfikir nak start business sama-sama, tapi risau pasal gaduh, salah faham, dia orang segan nak start. What would be your number one tip? Okay, saya share dulu tip. Number one, so kita kena faham apa kita nak capai. Betul. So apa vision kita nak capai bersama ni. Kita bisnes ni untuk apa? Yang tu sangat kena jelas. Contoh kita nak capai something, contohlah kita nak pergi haji lah. Bagi orang yang tak pernah pergi haji kan, rasa macam kita nak pergi haji, tapi kat mana dia cari duit? So ni kita aim kita pertama, kita nak pergi haji. So kita sama-sama together buat betul-betul ni kita punya impian, vision kita. So kena hala ke sana. Jika ada problem apa-apa, bincang, ingat balik apa big why kita, apa kita nak capai. So adakah kita macam ni hari ni kita boleh capai apa yang kita nak capai. So sangat penting vision kita, first vision lah. Number one, vision. Betul. Kena jelas. Benda tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Sebab bila gaduh je, benda tu yang kita lupa. Good Jadi point. dia akan jadi macam align balik lah. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah masing-masing kena faham. Maksudnya bila kita nak pergi laju, kita nak capai suatu benda yang luar biasa, pasti kita punya daripada segi pengorbanan tu kena ada.
Pengorbanan tu. Contohnya macam saya selalu cakap lah dekat dia pun semua kan, saya memang selalu macam kekurangan masa, tak sama macam ibu-ibu yang serumah yang seperti yang lain kan. Jadi dia kena betul-betul faham, sebab kalau saya spend masa untuk bisnes tu sedikit sahaja, menyebabkan kita nak capai tu jadi lambat. Betul. Jadi and then kita pun kena sama-sama. Contoh macam saya adalah kata contoh tengah buat sesuatu bisnes, jadi dia kena tolong jagakan anak, macam tu. Jadi kena sama-sama. Oh, take turns. Manis. You must take turns and faham each other. Betul, faham. Itu sangat penting. Betul. Okay, alright guys, before we wrap up, Doc has been, I can tell he's been very influential to many usahawan out there. Betul. Ada juga yang petikai Doc, ya ke, kita perlu ada mentor. You know, kalau usahawan capai 17 juta atau 300 juta, confirm lah Doc mesti jadi bapa kepada duta, meaning make much more money. So ada orang yang petikai tentang sifu-sifu ni. Macam mana you guys nak, apa jawapan korang untuk orang yang petikai sifu? So macam first lah, dia belajar ni tak semestinya kita belajar bisnes tau. Kita nak masuk syurga pun kena belajar. Tu penting. Siapa guru kita? Allah dah hantar guru kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu adalah kita punya follow yang paling tepat sekali lah. Maksudnya apa yang Nabi buat tu kita follow, supaya kita dapat satu, keberkatan dia, yang kedua dapat syafaat dia, yang ketiga Allah sayang kita sebab kita follow orang yang betul. Sama juga macam berniaga ataupun nak hidup lah, kita nak hidup ni mesti ada ilmu. Kalau berniaga pun sama, kita kena ada orang yang betul, yang boleh guide kita, boleh tegur kita, you buat silap ni, kalau you teruskan you akan jadi macam ni. So kita kena ada orang tu, sebab kita tak sempurna, kita lahir tak sempurna. Sama juga, saya selalu ingat pesan doktor saya, pesan Dr. Azizah. Dia cakap apa tahu, kita lahir kita tak pandai berjalan, tapi sebab apa kita pandai berjalan, kita tengok orang lain berjalan. Kita tengok contoh, tengok orang lain, abang kita, kakak kita, tengok dia berjalan. Daripada tengok tu belajar sebenarnya. Belajar daripada orang yang dah proven, dah boleh berjalan, dah boleh berlari. So membuatkan kita rasa, aku pun nak berjalan aja, aku pun nak berlari. Sama macam guru, kita nak cari guru, satu kena cari guru yang proven sukses, dah berjaya, dah ada result. Macam kita kenal Doc dulu pun first macam tu, kita tengok background dia, apa yang dia buat. Berapa orang dah lahirkan usahawan, jutawan, dah berapa ramai dibantu orang, manfaat, berapa ramai dah beri manfaat pada orang. So daripada situ kita start pilih guru yang betul, dan kita, apabila kita ada guru yang betul, dia boleh guide kita, boleh bantu kita, mempercepatkan untuk kita berjaya capai sesuatu yang kita tak pernah capai. Betul. Sebab kalau ikutkan tak ada guru pun boleh, cuma sama ada capai lambat ataupun tak capai terus. Sebab kita tak pernah lalui fasa tu, jadi kita tak tahu apa yang kena buat untuk sampai ke peringkat tu. Jadi that's why kita perlukan orang yang dah sampai untuk tunjuk kat kita, kau buat ni untuk sampai kat situ, sebab dia dah capai dan dia dah agak ramai orang. Jadi kita kalau nak berjaya cepat, of course kita kena ada orang yang dah dah lalu fasa tu, and then dah terbukti melahirkan ramai orang untuk sampai ke fasa tu. Dia menjadi satu fast track lah untuk kita. Kita jadi macam tak perlulah nak langgar dinding, asyik ulang benda yang sama, lepas tu asyik jatuh entah betul ke tidak, sebab kita kan suka try and error kan. Jadi bila ada guru ni, kita try and adjust, and then benda tu akan mempercepatkan lagi perjalanan kita untuk berjaya. Relate dengan story yang Dok selalu share lah. Kita nak naik gunung lah, naik bukit something. Kalau kita sendiri yang pergi naik bukit tu, rasa sampai tak? Mungkin sampai, tapi berapa lama sampai masa dia? Berbanding betul, kita pergi dah ada orang guide kita, saya memang dah naik 100 kali bukit ni. Betul. Okay, 100 kali dah saya naik, hari-hari saya naik. Saya dah tahu jalan dia, mana yang shortcut, mana jalan senang, mana jalan yang sukar. You follow je saya, jom kita naik. Di mana ada ular, di mana kena hati-hati. Betul. Dia dah tahu dah kat mana risiko, risk semua dia dah tahu dah. So senang, kita follow the track. Kalau kita tak pernah naik, sesat. Betul. Alhamdulillah. I think that's the best analogy so far. That's the best analogy. And satu benda yang cap, satu tema yang cap perasan, every person that comes to table talk always goes back, you know what, sebelum ni tak ada ilmu,
apabila kita pasang ilmu, benda tu bantu kita untuk bangkit balik. Bangkit, and then for you 4 times jatuh, then you keep going, 3 times jatuh, and you kept going. But why? Because you mengejar ilmu and you pasang a mentor who has been proven. Betul. For me, Sebab results, right? mentor ni dia macam Waze tau. Contoh kita nak pergi mana-mana, you tahu tak jalan dekat Malaysia ni, mana-mana negeri, kalau tak tengok Waze sampai tak? Oh, that's a good one. Mentor ni macam Waze. Doc ni macam Waze. That's a good one. Betul. Guides you to how to Follow move. je. Follow je. Bila cerita tentang Waze kan, kita orang selalu guna Waze walaupun dekat Kuantan, kampung sendiri semua kan. Saya ingat lagi saya kata lalu jalan ni, sebab jalan ni Waze cakap jalan tu sibuk, sebab banyak kereta tahap apa jalan dia kan. Dia cakap tak boleh sebab jalan ni dah biasa lalu. Dia cakap kita jangan ikut Waze. Apa jadi agak-agak Sangkut. sangkut. Betul. There you go. Alright guys, Malaysia. Thank you so much for joining us. That was Table Talk. We had Puan Nur Aini and Tuan Saiful.